Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita jumpa dengan Pak Chu. Jadi sebagaimana yang Pak Chu janjikan dalam episod yang pertama tadi, ingin Pak Chu menceritakan tentang apa sebenarnya yang berlaku di bumi kita ini dalam masa geologi. Sebenarnya dalam masa geologi itu adalah dia bermula daripada kejadian bumi lebih kurang dalam 4,4600 juta tahun dahulu. Jadi berlakunya perbentukan bumi, maka dalam masa itulah berlaku proses, macam-macam proses evolusi bumi itu berlaku macam-macam proses tentang kehidupan yang ada di muka bumi sampai sekarang ni. Jadi fenomena geologi itu dapat kita terangkan ataupun kita dapat rungkaikan melalui kajian-kajian geologi yang kita dilaksanakan di seluruh dunia. Jadi pada kali ini Pak Chu nak menceritakan tentang pemanasan global yang paling hebat yang berlaku lebih kurang dalam 55.5 juta tahun dahulu, ataupun dalam komuniti geologi kita panggil dia sebagai PETM, Paleocene Eocene Thermal Maximum, ataupun satu keadaan cuaca ataupun suhu yang terlampau tinggi pada masa ini. Jadi bukan sahaja berlaku dalam masa yang singkat, tetapi prosesnya dikatakan berlaku lebih kurang dalam 200,000 tahun. Jadi kita bayangkan 200,000 tahun itu mengalami cuaca maksimum ataupun cuaca ataupun suhu yang begitu tinggi. Itu lebih kurang peningkatan suhunya adalah di antara 5 hingga 8 darjah Celsius. Jadi kalau kita tahu sekarang ni yang kita tengah prepare, kita kena bersedia tentang pemanasan global ini, cuma kurang daripada 1 darjah Celsius yang berlaku, yang beri kesan kepada bumi kita. Jadi bayangkanlah kalau 5 hingga 8 darjah Celsius, betapa tingginya suhu. Jadi pada masa itulah bumi kita ini tak ada ais. Semua dah menjadi panas dan semua dah menjadi cair. Jadi kalau semua itu cair, apa terjadi dengan apa dia badan ataupun water body kita? Water body kita mana dengan lain perkataan akan naiklah dia punya paras laut dia. Tapi apabila naiknya paras laut, tetapi disebabkan pemanasan yang melampau sehingga mencapai 8 darjah Celsius, maka berlakunya proses evaporasi atau proses penyejatan air yang terlampau hebat. Jadi pada masa itulah negara-negara, sebagai contoh negara-negara temperate climate ataupun negara yang ada 4 musim, sekarang dah bertukar, dah tak ada 4 musim, jadi semuanya panas. Jadi pada masa itulah setengah-setengah daripada kehidupan yang ada pada muka bumi ini berpindah daripada sebagai contoh haiwan-haiwan yang ada di kawasan Khatulistiwa pada masa dahulu dah berpindah ke utara dan juga berpindah ke selatan. Sebab itulah berlakunya diversity ataupun diversity mamalia yang ada di atas muka bumi ini. Dan kesannya adalah yang paling besar adalah daripada kehidupan lautan, di mana banyak bentik punya foraminifera atau kehidupan bentik kehidupan di dalam laut dalam itu mati. Jadi macam mana kita tahu mati? Sebab berlakunya zon-zon fosil yang agak banyak semasa di dalam usia Paleocene Eocene, ya, sempadan antara Paleocene Eocene lebih kurang dalam 55.5 juta tahun dahulu. Jadi kesannya adalah amat besar kepada kehidupan. Jadi dikatakan bahawa ini adalah berlakunya proses extinction daripada kehidupan lautan. Jadi kita tahu sebelum daripada PETM kita ada berlakunya proses penghapusan
haiwan-haiwan yang besar seperti dinosaur dan sebagainya lebih kurang 65 juta tahun dahulu disebabkan oleh hentaman meteorit. Tetapi kali ini, semasa PETM, bukan disebabkan hentaman meteorit, tetapi disebabkan oleh aktiviti volkanik yang terlampau ataupun gunung berapi yang terlampau aktif dan kemudian membebaskan banyak karbon dioksida di atmosfera. Dan juga dia sebagaimana yang Pak Cu ceritakan dalam episod yang lepas, di mana gas-gas metan juga dibebaskan ke udara pada masa itu. Jadi itulah berlakunya satu pemanasan global yang agak ekstrim, sehinggalah kita namakan sebagai PETM. Jadi itulah yang sebenarnya yang berlaku di atas muka bumi kita ini. Bukan 1 darjah saja yang suhu meningkat, tetapi 5 hingga 8 darjah. Jadi kita bayangkanlah kalau 5-8 darjah itu adalah satu suhu yang agak tinggi peningkatannya. Jadi tidak heranlah bumi kita sebenarnya dah mengalami macam-macam episod yang sejuk, yang terlampau sejuk, dan episod yang terlampau panas, dan berlakulah siklik atau perulangan di antara panas sejuk semasa dalam masa geologi. Dan juga hasil daripada pemanasan dan juga pemanasan dan pembekuan ini dia menyebabkan berlakunya proses turun naik paras laut. Jadi kalau sekiranya berlaku pemanasan, secara tak langsung dia akan berlakunya peningkatan paras laut. Tetapi kita kena fikirlah, pemanasan ini bukan satu perkara yang berlaku sekejap ataupun panas, tiba-tiba panas. Tidak macam tu. Dia akan berlaku secara perlahan, kemudian peningkatan suhu, dan kemudian berlaku pencairan, dan kemudian peningkatan paras laut pun agak perlahan. Yang ini macam mana peningkatan paras laut itu secara perlahan? Macam mana kita tahu? Hasil daripada jujukan geologi atau batuan yang ada, hasil daripada kajian jujukan geologi yang ada itu, kita dapat tentukan berapakah kadar kenaikan paras laut berkenaan. Jadi rekod kita adalah rekod kita semata-mata pada formasi geologi atau pada batu itu sendiri. Of course dalam batu itu kita akan ada nampaknya fosil, ada macam-macam struktur yang ada, dan kita boleh tafsirkan macam mana persekitaran yang berlaku pada masa berkenaan. Sebab itulah geologi ini adalah penting sebagai satu penanda aras atau sebagai satu penanda untuk kita tahu sejarah bumi kita sendiri, bermula daripada kejadiannya 4,600 juta tahun dahulu sampailah sekarang. Jadi pemanasan yang berlaku berhampiran dengan masa ini berlaku lebih kurang dalam masa quaternary. Dalam masa quaternary kita ada berlakunya kenaikan dan penurunan paras laut yang agak cepat, di mana kalau sebagaimana yang kita ketahui, banyak daripada artikel-artikel yang boleh kita baca bahawa bumi kita mengalami satu episod glacier maksimum atau glacier maksimum yang Pak Cu cerita tadi adalah thermal maksimum ataupun suhu tinggi yang maksimum. Tapi sekarang ni adalah sejuk yang maksimum, lebih kurang dalam 13,000 tahun dahulu di dalam jangka masa dalam quaternary. Jadi pada masa itulah bumi mengalami penurunan paras laut sehinggalah ke paras 120 meter daripada paras yang sekarang ni. Kita bayang 120 meter, wow, kita lari 100 meter pun memang cungak-cungak juga kan, jauh. Tapi 120 meter ni memang banyak dia punya penurunan paras laut. Jadi kalau sekiranya penurunan paras laut sampai berkenaan, maka banyaklah tanah-tanah ataupun laut-lautan yang ada sekarang ni terdedah dan kemudian berlakunya proses-proses geologi terhadap kawasan berkenaan. Jadi termasuklah kawasan kita ni, termasuklah kawasan di negara kita ini, pentas benua kita banyak yang terdedah. Jadi
kita nampaklah pada masa itu adanya satu lembangan yang besar di belah timur semenanjung Malaysia atau sebelah lembangan Melaya kita itu adalah terdedah disebabkan oleh proses glacier maksimum berkenaan. Jadi kita bayangkan pada masa itu mengikut kepada apa yang kajian yang dibuat, manusia belum lagi wujud dan diceritakan juga bahawa pada masa ini adanya manusia tetapi jenis bukan manusia yang berfikiran macam dengan kita ini, tapi macam Homo sapien dan sebagainya. Itu dah ada pada masa itu, tetapi tidak seperti manusia yang moden yang boleh berfikir sebagaimana yang kita ada sekarang ni. Jadi itulah pemanasan global yang berlaku terhadap bumi kita. Memang hebat, berlaku lebih kurang dalam 55.5 juta tahun dahulu, dan ini kita panggil dia sebagai PETM, Paleocene Eocene Thermal Maximum. Jadi ini menyebabkan berlakunya kenaikan paras laut, dan kemudian prosesnya adalah mengambil masa lebih kurang dalam 200,000 tahun. 200,000 tahun, dan berlakulah kemusnahan, banyak kemusnahan berlaku terhadap benthic organism. Benthic organism ni sebagai contoh macam siput, udang, apa semua benda-benda yang ada di dalam lautan itu kebanyakannya mati disebabkan oleh pemanasan dan juga perubahan air laut itu sendiri daripada alkali menjadi asid. Itulah yang fenomena yang berlaku sebenarnya. Ini merupakan satu fenomena yang agak hebat di atas muka bumi kita. Jadi dengan peningkatan paras laut dan juga berlakunya kepupusan banyak organisme, dan kemudian mengaktifkan kehidupan di atas daratan dan tersebar luas ke seluruh dunia. Jadi itu sajalah yang dapat Pak Cu ceritakan tentang macam mana PETM yang berlaku ataupun pemanasan global yang berlaku pada masa geologi, itu lebih kurang dalam 55.5 juta tahun dahulu. Sampai kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.